Selepas saja kita mengadakan mesyuarat khas kita, kita menetapkan tarikh-tarikh supaya kita berjumpa dalam masa kita menghadapi beberapa hari ke hadapan ini untuk mendengar laporan-laporan. Satu laporan yang saya telah sampaikan kepada pimpinan tertinggi tentang tinjauan yang saya telah buat di seluruh negara, lawatan-lawatan ke banyak negeri-negeri dan juga kawasan-kawasan yang saya nak menyatakan rasa agak berbangga kerana persiapan yang telah pun kita buat dahulu sekarang ini berjalan dengan lancar di seluruh negara. Jentera cukup bersemangat dan amat memberangsangkan ialah sokongan yang agak nyata dan jelas dapat saya saksikan sendiri daripada pengundi-pengundi di semua tempat yang saya lawati, terutamanya menerusi program jelajah prihatin ataupun jelajah PN Best. Ini sudah trending dan nampak sambutan di setiap ceramah diadakan, baik di tempat-tempat tertentu seperti semalam saya ada di Tambun, sebelum itu di rancangan Felda. Dia dah cukup memberangsangkan. Saya berpendapat ini adalah satu petanda awal yang agak baik bahawa penerimaan rakyat Malaysia pada Perikatan Nasional itu cukup baik. Terutama selepas saja kita menamakan calon-calon kita di semua kawasan. Kita bertanding di 171 kawasan termasuk di Sabah dan Sarawak, dan lebih memberangsang lagi selepas kita melancarkan manifesto kita ataupun aku janji yang telah pun kita umumkan. Banyak tawaran-tawaran dalam 12 tunjang utama yang menjadi tawaran penting pada negara yang akan mencakupi semua bidang daripada ekonomi, pendidikan, luar bandar, kesihatan, wanita, anak muda, mana komprehensif dan inklusif. Dan ini telah pun menarik perhatian ramai. Antara contoh yang agak mereka suka cerita ialah bila kita umumkan kita akan menawarkan KWSP bersasar. Itu komitmen kita. Keduanya ialah tentang tawaran pekerjaan sejuta. Ketiganya antara lain ialah tentang langkah-langkah yang kita akan buat untuk membantu small medium enterprise di negara kita ini, terutama termasuklah pemberian moratorium dan langkah-langkah lain untuk menentukan supaya sektor ekonomi kecil, mikro kecil dan sederhana ini dapat kita rancakkan semula dalam langkah kita untuk memulihkan ekonomi kita. Untuk belia, kita khususnya menawarkan bantuan untuk mereka ke universiti RM1,000. Di samping kita menyediakan skim mikro untuk tempat tinggal bagi belia-belia yang belum berkahwin. Di samping tawaran-tawaran yang juga kita masukkan, kita tekankan juga sektor infrastruktur Sabah dan Sarawak itu tidak kita tinggalkan. Kita akan terus laksanakan apa yang disebutkan sebagai perjanjian MA63. Ini bagaimana yang saudara tahu menjadi satu daripada tawaran waktu saya menjadi Perdana Menteri dulu, yang telah pun dapat kita sempurnakan menyelesaikan masalah hubungan kerajaan negeri dengan Petronas. Ini telah selesai dan ada beberapa perkara lain akan kita teruskan sekiranya kita diberikan mandat untuk mentadbirkan negara. Tawaran kita kepada wanita juga begitu, termasuk soal untuk membangunkan usaha wanita, usaha untuk membantu supaya wanita boleh balik bekerja, menyediakan tempat untuk anak-anak mereka tu, tempat penjagaan anak-anak disediakan dan pelbagai-bagai lagi. Jadi ini antara perkara yang saya fikir menyebabkan penerimaan yang agak baik
Dan penjelasan ini kita akan teruskan untuk masa-masa kehadapan ini selepas hari ini sampai ke 19 hari bulan yang akan datang ini. Jadi ini kita tadi berbincang, saya tak payah jelaskan apa strategi yang kita akan susun secara lebih rapi, tumpuan di mana kawasan pada kumpulan komuniti yang mana satu, dalam kumpulan umur-umur tertentu yang perlu kita berikan perhatian lebih supaya mesej Perikatan Nasional itu dapat kita capai, dan memperingatkan juga masalah kalau negara ini jatuh ke tangan pihak yang tak boleh dipertanggungjawabkan, termasuklah kalau di sini ialah kalau jatuh kepada UMNO, tahulah apa kesannya. Kalau jatuh pada Pakatan Harapan 22 bulan, tahulah apa musibahnya. Jadi ini perkara-perkara yang kita terangkan. Kita tak cerita dongeng, kita cakap ikhlas, kerana niat kita ialah untuk membentuk sebuah kerajaan yang boleh dipercayai, yang boleh membantu semua kumpulan masyarakat dalam negara kita. So ini telah pun kita bincang, termasuk persiapan-persiapan akhir yang perlu kita siapkan dan sediakan supaya peratusan pengundi yang keluar tu seberapa tinggi yang boleh. Kalau boleh 100%. Kalau tak boleh mungkin 95% ataupun 90%. Jangan seperti mana berlaku di PRN sebelum ini hanya setakat 60%. Tapi agak menarik bila kita turun dan buat macam-macam pertemuan dengan kumpulan-kumpulan pengundi, nampak ramai yang sudah bersedia untuk keluar mengundi. Terutama juga di kalangan anak-anak muda yang first time voters, 18 tahun ke 20 tahun tu agak jelas dan nyata mereka bersedia untuk mengundi, apalagi yang sudah biasa mengundi lah. Dan ini cuts across semua kumpulan latar belakang kaum dan agama. Jadi cabaran besar, tapi kita agak yakin bahawa sebahagian besar pengundi akan menyokong Perikatan Nasional.